It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Pagi pergi kerja, saya naik motor, saya minta mak saya bawakan bekal. Sebab apa? Duit tak ada, nak makan apa kan? Bawa bekal lah. Mak saya pun tahu nasib baik. Mak saya bagi saya naik motor. Lepas tu dah lah, nak isi minyak macam mana? Rezeki lah. Kan kita ada kad Petron kan? Kan boleh redeem point. Ya Allah, tak tahu rezeki apa kat situ boleh redeem point. Saya tengok redeem guna tu je lah. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hello guys, bertemu lagi kita dalam Big Story Podcast episod yang ke-9. Kali ini kita ada tetamu special yang aku memang dah lama nak bersembang dengan dia. Dah lama juga tak jumpa dengan dia. Idola anak-anak muda hari ini. Kita nak bincang pasal banyak benda, terutamanya bisnes. Dan apa tips bisnes yang orang muda boleh ambil daripada tetamu kita pada episod kali ini. Kita perkenalkan tetamu kita, Haziq Shazani. Okay, Assalamualaikum Abang Adam. Salam, sihat Zik ya? Alhamdulillah sihat, lama tak jumpa. Lama sangat rasanya kot. Bertahun lah rasanya. Wife semua sihat? Anak? Alhamdulillah sihat semua. Anak nama apa? Nur Aisyah Raudah. Aisyah. Setahun. Comel lah, setahun 4 bulan kat story. Ada plan nak tambah lagi? Tunggu anak besar sikit abang. Nak kena handle bisnes dengan anak lagi. Opening kepala sunnah lah. Okay, faham. Kita nak tanya sikit background Zik. Background family, background Haziq sendiri. Lahir tahun bila, bulan bila, okay, di mana? So, perkenalkan, nama saya Muhammad Haziq Shazani bin Zulfikri. So, saya lahir di Melaka 22 Disember 1993. Melaka. Orang tapi Melaka kan kau? Melaka Hawau. Orang kata kan. Aku tahu pula kan kau, KL. Melaka. So, tapi lahir dekat Melaka. Lepas tu duduk KL. Sebab tu kalau pergi Melaka, memang tak tahu apa. Di dekat sana ada apa benda semua memang tak tahu. Tapi makan cincaluk? Cincaluk makan sikit lah. Tapi sejak dah kahwin dengan orang Kelantan ni, makan budu sikit pula. Aduh, dah tukar. Macam tu, macam mana wife boleh mempengaruhi seorang lelaki. Okay, adik-beradik ada berapa orang? Adik-beradik saya ada 3. Masuk saya 4 orang lah saya, sebab saya sulung. Kedua perempuan, ketiga lelaki, keempat perempuan. So yang masih belajar last kali lah. Dia masih belajar lagi? Tingkatan tahun ni tingkatan 4. Masih belajar lagi. Seorang je. Yang lain tu semua dah habis belajar. Ada kerja. Diorang buat bisnes masing-masing jugalah. Diorang pun bisnes juga? Yang nombor 2 dengan nombor 3 pun bisnes masing-masing juga. Sebab dulu kan kita orang buat bisnes sekali kan. So dah separate, masing-masing buat bisnes haluan masing-masing. Tapi kita support each other lagi lah. Best lah kan? Kalau adik-beradik bisnes, jumpa boleh kita jumpa, kita business, meeting problem. Tapi jarang lah kita banyak meeting tentang apa benda kau nak buat, benda nak buat macam tu lah. Cuma kadang-kadang kalau diorang minta advice kita tolong lah. Kalau kita nak minta suggestion ke apa, diorang tolong macam tu lah. Benda kira quick best jugalah. Susah jadi anak sulung Zik? Susah, nak kata susah, tanggungjawab lah sebenarnya. Adik-adik kau degil tak? Contoh macam sekarang contoh adik-adik dah besar pun, apa-apa kita yang kena lah. Kenapa tak nasihat adik tu? Kenapa tak nasihat adik tu? So, parents tanya lah. Parents lah. So macam kita bertanggungjawab, kadang-kadang tanya. Kadang macam dia ada buat salah, kita lah yang backup dia dekat parent kita. Tak nak bagi parent kita risau tentang dia ke. Bila dia buat salah, kita cuba nasihat lah. More kepada saya ni, more kepada banyak nasihat adik-adik saya lah. Sebab tapi dia orang nak dengar lah. Nasib baik dia orang dengar. Adik saya ni, tapi kau garang lah Zik garang taklah garang sangat. Tapi ada masa saya tegas dengan orang lah. Ada masa kita berlembut, ada masa kita tegas dengan orang. Betul. Aku kalau ada perkataan yang aku boleh describe Haziq ni selama setakat mana yang aku kenal Haziq lah. Ada 2 perkataan. Degil dan berani. Betul lah Haziq? Kau degil tak? Degil kat abang, betul, memang degil lah sebenarnya. Tapi jadi orang bisnes ni memang kena ada degil sikit lah. Dia tak boleh jadi macam lalang.
Betul, dia kena degil tapi jangan ego lah. Kalau Ah, ego, lain kan. degil Degil, habis. ego lain Betul. kan. Degil kita rasa macam kadang yalah orang cakap ni kita tak nak buat. Kita buat benda lain. Biasa degil lah tu kan. Kadang orang suruh buat tu kau buat benda lain. Degil. Kadang-kadang degil sebab kita ada rasa macam kita punya pendirian sendiri. Sebab kita nak buat yang terbaik untuk diri kita kan. Cuma kalau ego tu kita rasa kita bagus, kita sepandai, benda tu lah akan menjatuhkan diri kita sebenar lah. So Haziq bisnes, adik-beradik pun bisnes. Mak bapak memang bisnes ke? Tak, mak saya dulu sekarang dah tak kerja dah dulu 3 tahun lepas. Kerana account, ayah saya project manager untuk more kepada telco punya company macam Maxis tu semua. Okay. Tapi arwah atuk saya lah buat bisnes. Kira dia buat apa? Macam Business telco apa? juga. Okay. Company engineering lah kat situ. Kira bisnes so modern saya- jugalah. Betul, kira saya minat pada situ lah. Lepas tu tapi sebelum dia meninggal beberapa tahun lepas tu, sebelum 5 tahun sebelum dia meninggal kot, rasanya bisnes dah start drop dah. Apa yang buat saya minat tentang bisnes ni, saya nampak dia lah, arwah atuk saya tu. Dia banyak tolong orang. Dia macam first dia banyak macam bantu orang buka peluang pekerjaan. Lepas tu banyak menderma, banyak bersedekah. So orang kenal dia pun sebab kualiti baik dia di situ. So dari situ saya rasa macam Dia orang dia maksudnya asalnya mana? dia Negeri Sembilan. Oh, asalnya. Negeri Sembilan, arwah atuk saya, belah bapak saya lah. Okay. So tu yang saya rasa macam nak jadi macam dia dah sebenar kan. Sebab bila kita buat buka peluang pekerjaan kat orang lagi suka. Lepas tu orang kenal kita bukan dengan sifat riak kita, sifat orang kenal kita dengan sifat apa? Suka tolong orang. Tu yang kita nak. Sampai kan kalau orang dia dah meninggal pun orang cakap, oh kenal Haji Taufik ni, dia yang dulu banyak sumbang, yang banyak tolong kat situ. Orang kenal dengan kebaikan, bukan keburukan. Okay, faham. So ada role model lah dalam family juga yang Haziq tengok lah. Betul. Tapi ayah tak bisnes? Ayah tak. Ayah pernah buat bisnes tapi tak. Biasalah bisnes kan tak senang kan. Mungkin bukan rezeki dia kat kerja lah. So sampai sekarang dia kerja alhamdulillah. Okay. Masih kerja lagi? Masih kerja lagi. So ayah baru Muda lagi kan? Seingat aku 53. ayah Haziq macam rugged juga kan? Rock Dia juga kan? sebab dia mau kepada bersukan kuat dulu kan. Sekarang pun bersukan lagi. Sekarang pun dah ada main basikal juga kadang-kadang. Main golf kadang-kadang. Kat situ lah. Ayah pun main basikal? Main basikal jugalah. Oh. Okay. Menarik yang adik-beradik yang lain buat bisnes apa? Yang kedua Syafiq, yang kedua tu Fatin tu dia buat jual baju bundle. So jual baju bundle ni macam apa yang best tentang dia ni, dia jual baju bundle tapi online. Okay. Dia kita sebab kita kan dulu ada ilmu kan buat bisnes sama. So dia gunakan ilmu tu. Dia online kan 100%, tapi dia boleh dapat dalam keuntungan dalam bersih lah dalam 5 ke 10 ribu sebulan lah. Buat baju bundle je yang orang lain buat. Kena buka kedai, dia tak ada pun. Dia buat kat rumah je. Cuma kita Tak banyak ke baju kan kat rumah? Kita sebab banyak sebenarnya. So kita, sebab tu bila masuk kena keluar cepat. Masuk keluar cepat. So dia buat promo lelong seminggu sekali. Biasa 1 guni tu habis seminggu. 1 guni tu habis seminggu. Kena cepat lah. Okay. Selalu cerita pasal bundle ni kena ada kedai, tak ada banyak kita orang baju, letak kita orang jadi macam kita orang pun macam kita orang dulu pun macam saya pun dulu kita mula apa yang ada je. Macam kat rumah dulu kita orang sebelum ada office kita mula pada rumah. Apa yang ada kita buat je kat situ. Tak perlu nak sebenarnya buat bisnes nak kena ada office, nak kena apa, kena ada PC semua tak ada. Kita orang tak ada apa-apa pun dulu. Modal pun tak ada. So kita guna apa yang ada je masa tu. Tapi mak ayah support lah. Mak ayah Dia orang okey lah korang bisnes? mula-mula biasalah. Dugaan orang cakap bisnes kan macam agak berterabur, kita pun pening semua. Tapi lama sekarang bila diorang faham lah. Dah nampak sikit-sikit diorang faham. Biasalah mak bapak ni Bila ada masalah mesti cari kerja je lah Zee. Mula-mula kan. Dulu kan orang tua. Orang dulu kan macam pergi government sebab government banyak kemudahan kan. So tapi bila kita dah capai certain level tu dia nampak macam oh baguslah bisnes ni. So teruskan. Bila kawan-kawan ni semua nak tanya anak-anak buat apa? Buat bisnes sebab dia dah nampak dah kita punya kerjaan tu macam mana lah kan. Kadang dia bukan apa, dia nak yang terbaik untuk kita. Betul Dia tak sebenarnya. nak kita susah sampai terjatuh sangat kan. Sebab dia tapi, mungkin dia nampak orang bisnes ni banyak hutang, macam buat banyak kali tak pernah jaya-jaya, macam hidup kosong. So mungkin tu lah, yelah mak bapak mana tak sayangkan anak kan. Tapi Haziq pernah kerja? Saya pernah kerja habis sebab saya diploma. Saya kerja selama setahun, tak sampai 2 tahun. Kurang pada belajar apa Zik? Saya belajar business management masa tu. Oh. Dekat UiTM. So habis ada guna benda yang dia belajar tu sekarang?
Tak ada. Saya rasa macam belajar banyak main-main lah. Bukan salah diploma tu lah. Bukan kau lah. salah lah. Main. Saya banyak main-main. Sebenarnya banyak main. Tapi bila sekarang aku cakap, time ni lah aku belajar dulu. Ada nampak lah benda sikit kan. Cuma itulah kalau belajar betul-betul dulu lagi nampak lah benda semua. So lepas habis belajar tu, cek kerja masa tu. Tiba dapat 3 offer later masa tu. Terus dapat 3 offer kan. Tapi saya pilih yang paling dekat dengan rumah lah. Rasanya 5 minit pada rumah je, naik motor je masa tu. Sebagai HR assistant untuk jaga pekerja asing. So masa tu umur berapa tu? Masa tu umur 22. 22 first job tu. Macam tu lah first job. So masa tu office dia macam first job yang macam betul-betul lah. Pagi-pagi balik petang. Lepas tu yang kerja saya ni more kepada banyak kena outstation, banyak kepada sebab dia punya office ada juga dekat Lumut, Manjung kan. So kena pergi 2 minggu sekali pergi lah sebab kita jaga HR untuk pekerja asing. So bila pekerja masuk, pekerja keluar, pekerja ada masalah, sebab jaga pekerja asing kan. So kena pergi site lah. Bukan HR macam dekat office ni bukan, kita kena sebab HR pekerja asing banyak kat sana. So kita banyak pergi kat sana lah. Okay. So 2 minggu sekali lah memang selalu pergi. So memang kalau pergi Lumut tu dah tahulah apa benda nak pergi semua kan. Berapa lama kerja Zik? Dekat 2 tahun lah, kurang pada 2 tahun. Ada tak ilmu yang masa bekerja tu kau dapat dan kau bawa ke bisnes yang ada sekarang? Ilmu yang sekarang saya bawa, saya rasa macam documentation proper sikit lah, macam corporate punya lah. Macam dari segi saya dapat belajar dari segi mungkin dari segi kalau staff masuk apa yang kena ada, preparation. Lepas tu bila staff nak claim apa benda macam proper documentation lah, kita nampak clear lah apa benda nak kena buat, task-task harian, hari KPI apa, macam mana nak ukur KPI seseorang. Kat situ yang saya belajar kerja HR tu kan. HR tu semua tu. So bila ada bisnes sendiri, Aziz gunakan tu kepada staff pula lah. Betul, sekarang ni kan. Betul. Okay, mungkin ramai yang tak tahu apa bisnes yang Haziq buat sekarang ni. So boleh cerita sikit pasal bisnes yang tengah run sekarang ni. Bisnes apa Haziq sekarang buat? Kita run company untuk produk makanan kesihatan, Kala Beauty Sdn Bhd. So kita punya produk minuman susu kambing. Kita ada 3 flavor. First freezer caramel, kedua flavor coklat hazelnut, ketiga yang terbaru adalah flavor cendol lah. Dia mau kepada untuk masalah-masalah kulit yang macam kulit gatal-gatal, kulit kusam, kulit eczema, kulit tu kaki merekah. Kita spesialis dekat kulit kat situ. Sebab apa? Lelaki perempuan boleh? Lelaki perempuan boleh. Tapi majoriti kita yang customer banyak perempuan lah. Sebab perempuan banyak kepada lebih jaga kan. Kita lelaki kurang sikit jaga benda tu. Tapi apa yang kita buat, kita lagi growing, Alhamdulillah, sebab kita punya feedback memang sangat-sangat banyak. Pernah iklan di TV atau radio? Kita masuk ni je, masuk macam Assalamualaikum dekat TV Hijrah, TV3 kita pernah masuk juga, dekat Wanita Hari Ni, Malaysia Hari Ni kita masuk. So kalau korang pernah nampak dekat TV Kala Beauty tu, inilah antara orang yang di belakang brand Kala Beauty tu. Dan bisnes ni buat dengan wife. Saya buat dengan wife, betul. Wife punya. Lepas tu dia ajak saya buat bersama-sama dengan dia sekali lah lepas kahwin. Nak kata lepas kahwin tak, dia lepas lebih kurang 6 bulan ke setahun lepas kahwin masa tu lah. Mungkin bila orang cakap pasal rezeki kahwin tu, mungkin lah terasa lah rezeki kahwin tu. Nak kata rezeki kahwin sebenarnya tak tahu. Mula-mula macam ni yang best sikit ni, masa kahwin tu kahwin? Masa kahwin tu juga sampai sebab masa kahwin tu lah bisnes saya jatuh teruk. Saya tak dapat apa income masa tu. Tapi yang betul-betul nampak growing masa anak lahir. Lagi 2 bulan anak lahir, kita launch satu produk masa tu. Mula tak ada sambutan. Tiba je masa 2 bulan sebelum anak lahir tu, sambutan dia macam wow gila. Tiba-tiba ramai gila orang nak join. Sampai dah sekarang kita dapat konsisten dan growing dari situ. Rezeki anak lah. Rezeki anak. Tapi bisnes ni wife sebelum kahwin dah buat dah? Wife dah buat dah. Wife buat dulu. Lepas tu dia seorang-seorang lah. Dia seorang-seorang. Lepas tu masa bisnes saya jatuh, saya join dia punya stokis dulu. Sebab saya tak nak join company dulu. Saya nak buat. Boleh tak saya buat dulu? Kau bercinta dengan dia sebab join jadi stokis? Tak lah, dah bercinta dulu lah. Masa tu bercinta dah semula. Masa tu masa baru kahwin tu, dalam sebulan 2 kot, masa tu bisnes tengah nak jatuh. Dah makin drop. So bila dah bisnes jatuh teruk, memang tak ada income, saya cakap dengan dia saya nak buat sebagai stokis saja di produk dia. So apa yang saya buat masa tu, saya buat create dropship, train dropship,
bagi diorang menjual. So dari situlah saya boleh dapat income lebih kurang 5,000 ke 6,000 bersih untuk saya bayar duit rumah, saya bayar komitmen saya, komitmen dengan isteri, bagi semua benda. Dari situlah. Lepas 6 bulan tu sebab lepas wisuda tu saya rasa macam saya depressed tau. Sebab tu dia ajak Masa saya ni dah kahwin? Masa tu dah kahwin. Sebab tu saya buat stokis, sebab saya tak nak masuk office. Sebab dia ajak saya masuk office, saya cakap tak nak lah, biar dia luar. Sebab depressed, tak nak keluar, tak nak jumpa orang. Lepas 6 bulan tu saya rasa dah okey sikit. Saya rasa macam saya dah ada gaji fit dekat Kala ni yang saya boleh bawa masuk. So saya join Kala ni. So daripada situlah saya bawa sales saya masuk sampai dah sekarang. Okay, menarik sebab aku follow Haziq daripada dulu lagi lah, sebelum dia bisnes Kala lagi. Dan akhirnya dia bisnes Kala sekarang. Dan aku rasa seronok tengok Haziq bisnes, dan bukan untuk diri sendiri je. Ada ramai pekerja, ada ramai team agent stokis ya. Betul. Agent stokis bawah Kala Beauty ni. Tapi kita nak tarik sikit ke belakang Haziq. Sebelum bisnes ni pernah buat bisnes apa lagi, dan bisnes apa yang drop sampai depressed tu? Kita buat bisnes iPhone masa tu. Mula kita buat gadget. So kita, sebab benda ni kita starting daripada zero tau, daripada rumah. So maksud daripada kerja hari tu, berhenti kerja, buat berhenti bisnes kerja tu. Masa sebelum 6 bulan sebelum berhenti kerja tu, buat kasut masa tu, buat bisnes kasut. Masuk kopi oli dengan adik masa tu kan. Masa zaman tu ramai orang jual kasut kan? Masa tu ramai gila jual kasut, betul. Lepas tu kita tompang populariti, tiba kita di top. Tu lepas tu kat situ saya rasa macam masa tu gaji saya dekat tempat kerja 1,400 je. Tapi masih kerja? Masih kerja masa buat kasut tu. Okay. Lepas tu saya rasa macam gaji saya dah boleh, gaji apa saya buat bisnes ni dah boleh berdapat RM2,000 bersih tau. Adalah boleh saya ambil certain gaji kat secak, tak apa saya nak berhenti kerja lah. So dah saya ambil masa 6 bulan untuk saya betul-betul fokus lah untuk growkan masa tu dengan adik kan. Sebab masa tu adik belajar, so saya lah fokus kat sini ambil barang, so semua. Sebab dia buat marketing. Lepas tu lagi 2 minggu nak beli kerja masa tu, saya dah hantar surat resign. Sebulan nak beli kerja kena hantar surat resign kan. 2 minggu sebelum berhenti kerja tu, tiba-tiba pula IG kita orang tu kena disable pula. Maksudnya hilang habis lah. So maknanya dah sumber rezeki saya, semua income saya kat situ tiba hilang. Sudah saya dah stress lah macam tu. Masa sebelum IG kena apa, unpublish kena unpublish tu, berapa income waktu tu? Masa tu lebih kurang income bersih lah, lebih kurang 5,000 ke 6,000 lah kat situ. Sebab tu saya ambil confident nak berhenti kerja. Betul. So saya macam confident okey lah. Tiba lagi 2 minggu, tiba kena disable pula kat Instagram. Wah masa tu. Apa? Jadi tak hantar surat? Memang dah hantar surat, tak boleh buat apa. Dah hantar dah? Dah hantar dah. Sebab sebulan nak berhenti tu hantar surat. Lepas tu 2 minggu sebelum nak beli kerja tu, tiba dapat macam tu. Maksud benda tak boleh dilupakan lah. Saya macam apa benda ni awak nak uji kan. Tak apa. Lepas tu tiba-tiba kawan pula ajak bekerja. Bukan ajak tolong dia buat bisnes kan. So pada situlah saya banyak belajar sebenarnya. So tolong dia. Masa tu dah lah, sebelum ni kita tak pernah office jauh. Sebelum ni office dekat Shah Alam. Tiba-tiba office kat Shah Alam, nak kena naik motor pula tu. Tu pun nasib baik parent bagi naik motor. Kalau tak biasa memang orang tak bagi, sebab dia tahu kita tak ada duit kan. So masa nak berhenti kerja, ada bincang dengan mak ayah? Ada. Mak ayah tak bagi sebenarnya. Saya buat je lah. Dia cakap bilang dia cakap apa, jangan berhenti kerja, dah ada gaji okey. Bukan kerja okey lah, kira ada fix kan, dah ada gaji tetap kan. So macam bisnes ni buatlah part time semua benda kan. Saya biasalah, kita macam Abah dah cakap, saya degil sikit. Habis situ dah degil kan. So pada situ kita degil sikit, kita buatlah ikut mungkin pada degil tu lah awal uji kita kan. Kat situ. So long story short, saya bekerja, saya tolong kawan saya masa tu. Kita tolong. Lepas tu tiba-tiba adik saya yang lelaki kan, nama dia Syafiq. Dia jumpa supplier iPhone. So pada situlah sebenarnya kita starting point untuk kita naik tau. Sebab iPhone ni bestnya, masa kita buat sebulan yang pertama kita untung RM5,000 bersih sebulan pertama. Bulan kedua kita untung RM15,000-20,000 bersih dah. Jual kan, bukan repair? Jual saja. Kita ambil pada orang, kita jual. Sebab kita ada masa tu tengah trending juga iPhone. Lepas tu dia macam masa mula-mula IG ramai orang jual kasut. Betul. Lepas tu ramai orang jual iPhone pula. Betul. Kan. So masa tu baru nak starting lah. Tapi apa yang saya ingat sebelum saya start nak jual iPhone, masa saya start betul-betul nak growing tu, masa tu awal bagi hujan pula. Yang apa ni, saya dengan adik-beradik saya, kita kena tanggung hutang dekat RM200,000 untuk bayar duit orang kat situ. So dari situlah
yang saya rasa macam down gila tau. Saya rasa masa tu lah saya ingat lagi yang saya pernah bawa Grab untuk cek duit harian saya. Sebab saya dapat gaji dengan kawan saya tu 2,000. Saya tak ambil satu sen pun, saya bagi semua parents saya masa tu. Sebab parents saya masa tak bekerja. Ayah saya kena buang kerja, ada dengan ekonomi semua masa tu kan. So sebab diorang tak ada income langsung, so saya bagi semua duit saya. Satu sen pun saya tak ambil. So saya ambil duit 2,000 daripada gaji daripada kawan saya bagi tu untuk tolong dia. Sebab dia cakap 2,000. So saya bagi semua duit saya kat dia. Lepas tu bukan senang nak bagi semua duit gaji kat mak bapak. Masa tu memang saya bukan rasa senang saya gila. Memang tak ada. Sebab tu habis je malam tu saya buat Grab. Habis kerja saya buat Grab untuk tampung. Tapi saya ingat time saya buat Grab tu saya memang nangis lah. Bawa kereta lah. Bawa kereta, bawa Grab. Kereta apa masa tu? Masa tu kereta Vios. Okay. Ada kereta Vios dekat rumah kan masa tu. Saya ambil, saya buat lah. Tapi saya tak beritahu pun parents saya masa tu. Dah lama saya bagi dah tahu. Sebab setiap hari keluar? Setiap hari keluar, malam keluar. Saya buat seminggu tu non-stop masa tu kan. Yelah, banyak dapat Aziz? Tak ada duit. Boleh lah untuk tampung-tampung. Masa tu baru lagi banyak. kan? Masa tu baru sangat. Terlampau baru. Tak ramai lagi driver kan? Masa tu lah kita sedang, oi gila-gila. Lepas tu pagi pergi kerja, saya naik motor, saya minta mak saya bawakan bekal. Sebab apa? Duit tak ada, nak makan apa kan? Bawa bekal lah. Mak saya pun tahu nasib baik mak saya bagi saya naik motor. Lepas tu dah lah, nak isi minyak macam mana? Rezeki lah. Kan kita ada kad Petron kan? Kan boleh redeem point. Ya Allah, tak tahu rezeki apa kat situ boleh redeem point. Saya tengok saya redeem guna tu je lah. Kira kau menang Aziz. Aku minyak kereta lah Ni kau naik motor kan? Naik motor. Minyak kereta kan, paling sikit aku pernah isi RM3. Wah. Aku rasa terhina Aku rasa macam sebab tapi tak ada. Kau kena keluar juga kau kena keluar juga kerja. Dan aku naik Myvi lah so. Tapi duit ada RM4. So RM1 lagi aku nak beli roti. So aku kena isi RM3 untuk jalan slow-slow lah. Myvi lah. Myvi kira safe juga kan. Kau berani lagi kan. Kalau pakai 2.0, 2.4 tak berani isi RM3. Confirm memang tak bergerak habis. Keluar petrol station lah habis lah kan. So kau kira menang daripada aku lah. Isi minyak pakai redeem point. Tu dah nasib baik. Kalau tak ada tak tahu saya buat macam mana lah. Lepas tu dalam masa sama masa kat sana pun kawan-kawan saya yang ni banyak belanja saya. Macam tu lah. Tapi saya tak pernah bagi tahu orang ada masalah apa. Cuma mungkin itulah, bila kita ada masalah wah tolong. So daripada situ saya dah stop tak tolong kawan saya fokus kepada bisnes iPhone masa tu. Sebab saya rasa macam iPhone ni boleh pergi lebih jauh lah. Saya fokus betul-betul 3 bulan boom letup gila. Aku tak heran bila kau cakap kawan-kawan kau tak tahu masalah kau dan kau tak pernah cerita dan dia tak nampak pada kau. Sebab daripada aku kenal kau dulu sampai sekarang, aku rasa kau ada satu energy yang tinggi lah kan. Kalau korang tengok dia cakap kan, Haziq cakap pun laju kan. Dia macam nak pergi ke something. Macam nak pergi, tak sabar-sabar nak pergi kan. So aku rasa macam itu kualiti yang ada pada Haziq, yang pada waktu tu aku dah kenal dia dah. Mesti kenal dah. Bila kita minum, Haziq cerita pasal yang IG tu kan, kena unpublish tu pun, aku rasa macam budak ni someday akan jadi somebody lah. Apa tu aku pun tak tahulah kan. Aku bukan Tok Bomoh kan. Tapi bila aku tengok Haziq sekarang, aku rasa macam happy lah tengok kan. Sebab aku rasa memang kau ada kualiti untuk jadi usahawan yang berjaya lah. Alhamdulillah memang berjaya lah sekarang. Amin. Itulah. So sebab bisnes tu lah yang rasa down tu. Bisnes tu lah. Sebab kita mula dari zero. Daripada kita ada lebih kurang 13 orang staff. Kita ada office. Kita ada macam-macam lah. Dengan situlah saya rasa macam kita rasa macam berduit sikit. Tapi daripada situlah kenapa Allah uji saya. Sebab biasalah kita daripada tak ada duit. Kita rasa macam kita jadi ego, kita jadi riak, kita jadi takbur. Masa tu umur? 24. Muda lagi. 24. Aku rasa macam 24 kot gaji saya masa tu saya ambil RM15,000 dekat company kan. Macam wah, daripada sebelum ni gaji RM1,000, RM1,400 je. Tiba boom dapat gaji. Kawan-kawan yang sebaya kerja tak dapat gaji tu kan. Memang tak dapat lah. So saya ambil dari situ kan. Saya rasa macam biasalah ada duit kan. Lepas tu saya masuk kelas, masa tu saya masuk kelas Titanium Dr. Azizan. Lepas itulah saya nampak growing gila-gila. Tapi masuk untuk bisnes? Untuk misalnya iPhone, okay. Saya masuk gila-gila masa tu. Tapi bila saya dah start naik, saya dah start rasa macam diri saya bagus. Diri saya bagus, kelas tak masuk. Apa yang dok cakap tak dengar. Apa yang dorang ajar tak nak masuk kelas. Apa kau rasa masa tu macam dia tahu lah. Benda dah tahu, dah pandai. Tak apalah, biarlah. Time tu lah cakap, wah habis jatuh. Dekat situ awak uji kita slow. Kita ada ilmu, kita tak dengar.
kita dah lupa dah pasal sebab ilmu lah kita naik, tapi sebab kita takbur, kita riak, kita rasa macam diri kita bagus, awal uji kita boom terus jatuh teruk. Dah lah nak kahwin masa tu, lepas kan habis jatuh. Tu yang saya ingat bila sampai sekarang lah, ilmu tu kita kena hormat. Ilmu kita kena hormat. Bila kita ada ilmu tu, insya-Allah benda tu akan menjadi kita punya kelebihan lagi untuk kita lagi growing lah. Cuma kena tolong hormat ilmu, jangan rasa macam diri ni bagus. Pinjaman Allah je ilmu tu. Sebab kadang ilmu, jangan rasa ilmu tu milik kita lah. betul, kadang ilmu ni pasal tak, kadang kita cakap kat orang tu, kita buat jadi, orang tu buat tak jadi. Kenapa? Sebab Allah dah bagi benda tu jadi untuk kita buat. Macam tu. Dulu pernah je, dulu mula-mula saya buat, kenapa benda ni saya buat jadi, sekarang tak buat, tak jadi-jadi dah. Kat situ banyak je benda tu berlaku. Okay, tapi tak heran juga umur 24 umur 24 gaji RM15,000, kau memang akan jalan berkepak sikit lah. Betul. Bukan berkepak sikit, berkepak banyak lah. Betul. Kalau jalan tu dia macam ni bila kita ada duit kan, kita rasa macam orang tahu kita ada duit. Betul. Kita jalan macam orang tahu kita ada banyak duit. Betul. Sama juga macam kalau kita tak ada duit. Aku masa isi minyak RM3 dekat petrol station tu, nak isi tu pun rasa takut sebab takut orang nampak, orang tahu. Bukan, kita rasa macam orang semua tahu kita sebenarnya ada RM4. Tapi siapa yang tahu? Sebenarnya tak ada pun, diri siapa kita pun je tahu kita ada duit ke tak ada duit ke. So itulah pengajarannya daripada cerita Haziq yang cerita aku kan. Betul lah. Sebenarnya orang tak tahu pun kita ada banyak duit ke, tak ada duit ke. Buat macam biasa je. Betul. Buat macam biasa je. Dan tak perlu pun bagi tahu orang kita ada duit ke tak ada. Ada banyak masa lagi ya? Okay, ada banyak lagi kita nak sembang dengan Haziq. Menarik ni kalau korang orang muda yang minat dengan bisnes ataupun nak dengar apa pengalaman Haziq dalam dia mencari bisnes yang sesuai dengan dia dan akhirnya mengembangkan bisnes yang sekarang ni. Tunggu untuk bahagian yang kedua. Kita habiskan bahagian pertama dekat sini. Kita jumpa lagi di bahagian kedua episod ke-9 Big Story Podcast. You are now listening to Big Ads Big Story Podcast.